عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. Rawahu Muslim. Maksudnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belum akan pergi malam dan siang, yakni terjadinya kiamat, sebelum disembah orang kembali Lat dan Uzza. Tanya Aisyah, wahai Rasulullah, bagaimana dengan firman Allah yang mengatakan, Dia Allah telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan dengan agama yang benar, yakni Islam, untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Aku menduga bahawa ketika ayat itu diturunkan, perihal orang-orang menyembah berhala telah selesai. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang demikian bakal terjadi dengan kuasa Allah. Allah akan meniupkan angin yang baik, maka wafatlah setiap orang yang ada iman dalam dadanya, walaupun iman yang hanya seberat biji sawi, sehingga yang tinggal hanyalah orang-orang yang tidak baik belaka. Lalu mereka kembali memeluk agama nenek moyang mereka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, yang merupakan salah satu daripada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah dilahirkan 4 tahun sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi dan rasul, dan beliau meninggal dunia pada tahun 58 Hijrah. Mengikut ulama-ulama hadis, sebanyak tidak kurang daripada 2210 hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan 316 hadis adalah yang terkandung di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis yang kita bacakan ini adalah merupakan di antara hadis-hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut berkait dengan tanda-tanda berlakunya kiamat. Beriman kepada hari akhirat adalah merupakan di antara salah satu daripada rukun iman yang mempunyai cabang-cabang yang banyak. Di antara cabang-cabang beriman kepada berlakunya kiamat ialah kita mestilah beriman
kepada tanda-tanda berlakunya kiamat yang telah disebut dan dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di antara tanda-tanda tersebut tanda-tanda yang besar, dan di antara tanda-tanda tersebut tanda-tanda yang kecil. Di antara tanda-tanda tersebut yang telah berlaku, seperti lahirnya Nabi Muhammad, berlakunya perang yang besar di antara orang-orang Islam yang berlaku di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, yang telah mengorbankan ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya yang sedang berlaku, yang disebut oleh Nabi di antaranya ialah bagaimana orang-orang yang dahulunya fakir miskin, lalu mereka berlumba-lumba membina bangunan-bangunan yang tinggi. Dan banyak lagi tanda-tanda tersebut yang belum berlaku. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa sesungguhnya tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang kembali menyembah Lat dan Uzza. Lat dan Uzza adalah merupakan di antara Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrikin Mekah. Mengikut ahli-ahli sejarah yang membawa masuk ibadah kepada berhala-berhala di dalam masyarakat Arab dan masyarakat yang menghuni di Mekah secara khususnya, ialah seorang yang bernama Amr bin Luhai. Satu hari dia pergi bermusafir dan dia pergi ke negeri Syam. Dalam perjalanan tersebut dia telah melihat ada di sana manusia yang menyembah berhala. Lalu dia membawa balik kepada masyarakat yang menghuni di Mekah, dan dia adalah merupakan seorang yang dihormati. Kalau dia beritahu apa-apa, orang akan dengar. Lalu dia beritahu kepada penduduk Mekah bahawa aku melihat di sana ada satu penduduk yang menyembah berhala. Lalu sembahlah berhala ini. Lalu mereka menyembah berhala. Mengikut ahli-ahli sejarah, Al-Lat dan Al-Uzza adalah merupakan di antara nama-nama orang yang baik, orang-orang yang soleh. Al-Lat adalah merupakan seorang lelaki yang banyak membuat kebajikan, yang memberi air kepada orang-orang yang datang buat haji ke Mekah. Setelah dia mati, lalu Amr bin Luhai lah yang menyuruh untuk membuat patung yang dinisbahkan kepada Al-Lat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis ini bahawa tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang kembali menyembah Al-Lat dan Al-Uzza. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha merasa pelik. Wahai Rasulullah, pada hari ini semua orang sudah masuk Islam. Dan wahai Rasulullah, bagaimanakah pula apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, yang mana di antaranya adalah Allah Taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya dengan petunjuk, dengan agama yang benar, sehingga ia memenangkannya ke atas agama yang lain. Maknanya tidak ada lagi penganut agama yang lain di Al-Jaziratul Arabiyah dan khususnya di Mekah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Aisyah, ketahuilah bahawa sesungguhnya akan berlaku satu masa yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menarik orang-orang yang ada di dalam hatinya iman, walaupun sebesar biji sawi. Semuanya akan mati belaka. Orang-orang yang beriman, walaupun iman dalam dirinya ada sebesar biji sawi, Allah Subhanahu wa taala akan menarik nyawanya dengan angin yang datang daripada arah Syam dan juga daripada arah Yaman. Setelah daripada itu, semua manusia akan kembali kufur
kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali menyembah berhala-berhala. Termasuklah mereka yang berada di Mekah akan kembali melakukan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat pada hari ini mungkin ianya adalah merupakan di peringkat permulaan. Kalau kita pergi ke negara-negara Arab pada hari ini, khususnya di negara-negara Teluk, kita akan dapat melihat bagaimana di sana terdapat penduduk yang bukan asal daripada situ, sama ada yang mari daripada India, daripada mana-mana. Mereka datang di situ untuk bekerja ataupun untuk buat apa sahaja, dan mereka membawa ugama-ugama dan patung-patung yang disembah oleh mereka. Barangkali itu adalah merupakan permulaan kepada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang kita bacakan ini. Hadis ini memberikan pengajaran kepada kita bahawa sesungguhnya kita mestilah beriman kepada hari akhirat, dan bahawa sesungguhnya kita mestilah menjaga iman yang ada di dalam diri kita dan menjauhi daripada perkara-perkara yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dan kita mestilah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di dalam iman. Wallahu a'lamu bis-shawab.